Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada seluruh warga IKM dan KKTM seluruh Malaysia. Bersempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kami ingin memberi sedikit perkongsian buat anda semua. Pada hari ini, kita masih lagi berusaha memerangi pandemik COVID-19 yang kita belum pasti bilakah pengakhirannya. Ujian yang menimpa kita ini pasti memberi kesan dalam kehidupan seharian, sama ada kesan dalam amalan agama, kehidupan sosial maupun pekerjaan seharian. Kita sebagai umat Islam harus menerima ujian ini dengan keyakinan ia ketentuan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kepadanya kita memohon agar dijauhkan daripada penyakit ini, di samping kita tidak berputus asa, berusaha bersama-sama untuk memeranginya. Kita sebagai umat Islam yang memiliki keimanan yang teguh serta jati diri yang terpuji, hendaklah yakin bahawasanya di sebalik kesemua ujian dan mihna ini ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan. Kita sebagai hamba teruskan berusaha sebaiknya dan panjatkan munajat kepadanya. Natijahnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa sekalian alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3 yang bermaksud Alif Lam Mim. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang yang terdahulu daripada mereka, maka nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang yang berdusta. Kini kita berada di ambang penghujung bulan Ramadan. Dalam beberapa hari lagi bulan Syawal pula mengunjung tiba. Terasa begitu cepat masa berlalu. Kehadiran Ramadan selalu ditunggu-tunggu dan ketibaannya sentiasa diharap untuk berlangsung dengan lama, kerana dengannya datang pelbagai nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketibaan masa untuk berpisah dengan bulan yang istimewa ini sesungguhnya meruntun jiwa orang yang beriman, kerana tidak pasti adakah mereka akan bertemu lagi. Biarpun begitu, dengan beberapa hari yang masih ada, marilah kita mengambil kesempatan meningkatkan amalan soleh untuk persiapan bekalan akhirat kelak. Sesungguhnya umat Islam yang beriman dan bertakwa akan sentiasa merindui bulan Ramadan. Bagaimanapun, Islam menganjurkan umatnya supaya terus istiqamah dengan amal ibadah dan amal soleh yang disukai dan diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sesungguhnya amalan ibadah serta amal soleh itu akan memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan amal soleh yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala semata-mata. Marilah kita kekalkan semangat beramal ibadah dan beramal soleh di sepanjang bulan Ramadan agar terus konsisten sepanjang tahun dengan mengikuti ketentuan ajaran dan syariat Islam yang syumul mencakup semua aspek kehidupan manusia duniawi dan ukhrawi. Ingatlah, ikhlas dalam beramal ibadah dan melakukan amal soleh adalah syarat utama diterima serta puncak amal bagi seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat Ramadan dalam amal-amal sunat hendaklah menjadi amalan yang berterusan dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Kerana amalan-amalan sunat sedemikian banyak kelebihan dan kesannya dalam membina sahsia yang mulia, rohani dan jiwa yang tenang, jasmani atau tubuh badan yang sehat, dan sebagainya. Antara amalan-amalan sunat itu ialah: pertama, amalan zikir sangat berkesan dalam memberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, amalan beristighfar juga mempunyai banyak fadilat dan kelebihannya dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Yang keempat, puasa 3 hari setiap bulan, solat duha, dan solat sunat witir. Kelima,
membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk sepanjang zaman. Maka dengan semangat Ramadan, ramai umat Islam berjaya mengkhatamkan Al-Quran beberapa kali. Semangat ini wajar diteruskan, malah terus berusaha serta memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Yang keenam, solat sunat yang lain, amalan beriktikaf di masjid, berzakat, dan sebagainya. Dengan sedikit penerangan tentang amalan-amalan tadi, mudah-mudahan kita semua terdorong untuk terus istiqamah beramal ibadah dan melakukan sebanyak-banyak amal-amal soleh yang lain bagi menambahkan berat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Sekian saja penjelasan daripada kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'as salamah.